Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah dapat lagi sambung pada majlis yang ke-23. Bacaan kitab santai-santai, sama-sama kita belajar daripada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi pada sesi yang lepas kita sudah membahaskan berkaitan dengan 3 hujjah ashab Asy-Syafi'iyah. Al-ashab Asy-Syafi'iyah mengkritik pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yang mana Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu berpandangan bahawasanya kalaulah berhenti seorang perempuan akan haid pada aktsarul haid, pada hari sebanyak-banyak haid, iaitu 10 hari. Jadi 10 hari mari haid kemudian berhenti, maka suami tadi boleh bersetubuh bersamanya tanpa perlu mandi. Tetapi sebaliknya kalau bawah daripada 10 hari maka tidak perlu untuk maka tidak boleh untuk suami bersetubuh bersamanya melainkan setelah mandi ataupun setelah bertayamum serta sembahyang ataupun selepas keluar waktu kalau dia bertayamum tanpa sembahyang. Jadi kita sudah mengeluarkan hujjah, 3 hujjah ashab Asy-Syafi'iyah kita. Dan yang pertamanya hujjah qiraat, yang kedua hujjah lisan, yang ketiga hujjah akal. Kemudian pada sekarang ni, sesi sekarang ni menyambung perbahasan masih lagi pada matan Al-Muhadzab kita yang membahaskan berkaitan dengan seorang perempuan yang sudah suci daripada haid namun tidak mandi lagi. Maka sambung furu' yang seterusnya, far'un, ay hadha far'un. Bermula ini satu furu'. Qala Abu al-Abbas al-Jurjani, telah berkatalah oleh fa'il Abu al-Abbasi mudhafun ilaih, al-Jurjani sifat Abu ay al-mansubu ila al-Jurjan, yang dinisbahkan akan Abu al-Abbas itu kepada Jurjan. Dia sebut di mana? Qala ta'alluq fi al-mu'ayati, dalam kitabnya al-mu'ayah, tujar majrur. Apa yang disebutkan? Titik tindih tu, itu syarat bagi maqulul qawli, apa yang dikatakan. Dia kata laisat imra'atun tumna'u minas salati yuhkamu bihukmil haidhi illa wa yahrumu wat'uha illa wahidatan. Istisna 2 ni. Laisat imra'atun, tidak adalah seorang perempuan. Imra'atun isim laisat. Khabar laisat, tidak adalah seorang perempuan itu tumna'u, dicegahkan akan seorang perempuan minas salati, daripada sembahyang. Tumna'u ta'alluq khabar laisat, dhamir mustatir hiya kembali kepada laisat, minas salati, daripada sembahyang. Mana tidak ada seorang perempuan yang tertegah daripada sembahyang. Tertegah tu sebab apa? Bihukmil haidhi, ay bisababil hukmil haidhi. Bisababi hukmil haidhi, dengan sebab hukum haid. Maknanya dengan sebab haid perempuan terhalang daripada sembahyang. Okey.
Tidak ada seorang perempuan pun yang mana ketika dihukumkan haid, dihalangkan semayang, illa melainkan wa yahrumu wat'uha. Melainkan disekalikan haram oleh watinya perempuan. Wat'u fa'il yahrumu, ha mudhafun ilaih, idhafat masdar kepada maf'ul. Maksudnya apa? Maksudnya seorang perempuan apabila haid, dihukumkan dia haid, maka dihalanglah atas dia ni untuk semayang. Dan dalam masa yang sama, dia akan diharamkan untuk wati juga. Faham tak? Jadi dia kata tidak ada seorang perempuan pun yang mana kalau mari haid akan terhalang semayang, mesti akan sekaligus haram juga wati, illa wahidatan. Melainkan satu masalah sahaja. Apa dia tu? Wahia. Dan bermula dia wahidah, ialah manin qata'a khabar. Manin qata'a damuha damuman. Barang siapa yang terputus ia oleh darahnya darah man. Man tu muannas lah. Kena kepada perempuan. Siapa-siapa perempuan yang terputus darahnya perempuan, wa'adimatil ma'a, dan tidak menjumpai ia perempuan tadi akan al-ma'a, ia man akan al-ma'a, akan air. Kemudian fatayammamat, kemudian bertayamum ia man, thumma ahdathat, kemudian berhadas ia man. Fa innaha, maka sesungguhnya man itu tumna'u, terhalang ia man. Itu khabar inna, ha tu isim inna. Tumna'u minas salati, dari sembahyang, dunal wat'i, tanpa wati. Tu Jadi sekarang ni, dia kata seorang perempuan yang dihukumkan haid pasti akan larang sembahyang, dilarang sembahyang. Dalam masa yang sama, orang yang dilarang sembahyang ketika dihukumkan haid akan dilarang juga bersetubuh, kecuali satu masalah. Bila seorang perempuan telah putus haidnya, kemudian bila nak mandi jumpa air tak jumpa, nak cari air tak jumpa, kemudian bila tak jumpa air dia bertayamum. Selepas bertayamum dia berhadas, dia kencing berak contohnya, maka ketika itu boleh tak sembahyang? Tak boleh, sebab dia sudah batal dengan sebab kencing berak. Tapi kalau wati boleh tak? Wati boleh. Faham tak? Wati boleh tak? Wati boleh. Jadi seorang perempuan yang ketika dihukumkan haid itu akan diharamkan sembahyang serta jima, kecuali satu masalah, iaitu bila dah putus darah, kemudian tak ada air, dia tayamum. Lepas tayamum dia berhadas, contoh kencing berak, maka yang halal bagi dia ketika tu wati saja. Adapun sembahyang kena ambil lain, sebab dia sudah berhadas kecil. Tetapi kencing berak itu tidak mengangkatkan hadas besar. Okey, selesai. Hadza ay hadzal madhkuru, bermula ini yang tersebut itulah khabar. Kalamuhu kalamu Abil Abbas, ialah perkataan Abil Abbas Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Mu'ayyah. Kemudian kata mu'alif rahimahullah Imam Nawawi, wa qad yunaza'u fihi ay fi hadzal qawli, dan terkadang qad litaqlil, dan terkadang naza'a yunazi'u munaza'ah, dibantah. Wa qad yunaza'u fihi, terkadang dibantah padanya pada hadzal qaul. Terkadang dibantah. Tapi kalau ikutkan nak bantah gua, betul lah dia kata tu. Betul lah dia kata tu, iaitu dari sudut kalau seorang itu terputus darah, kemudian nak mandi tak ada air, kemudian dia tayamum, kemudian berhadas, maka boleh tak sembahyang? Tak boleh, kena ambil tayamum lain kerana sudah berhadas. Tapi wati boleh tak? Wati boleh kerana telah terangkat hadas haid dengan sebab tayamum tadi. Tu. Wa yuqalu, dan dikatakan al-man'u minas salati huna lil hadathi. Dikatakan bermula yang menghalang minas salati dari persembahyang tu, huna di sini ialah lil hadathi, kerana sebab hadas. Kerana sebab hadas. Hadas apa? Hadas kencing berak lah. Sebab dia lepas tayamum untuk angkat hadas besar, terangkat sekali hadas kecil atas pandangan mu'tamad. Okey, khilaf kalau kita seorang tu mandi untuk hadas besar, ada keterangkat sekali hadas kecil? Khilaf. Pandangan mu'tamad terangkat. Begitu juga tayamum untuk mengangkat hadas besar, ada keterangkat sekali hadas kecil? Khilaf jugalah, seperti mana bab al-ghusl. Pandangan mu'tamad terangkat sekali. Tiba-tiba lepas tayamum untuk angkat hadas besar, dia pula berhadas kecil, berak kecil, maka terbatal hadas kecil saja. Tak terbatal hadas besar. Tayamum itu tidak membatalkan hadas besar dengan sebab kencing berak. Tak. Maka bolehlah dia wati, tapi tak boleh semayang. Jadi sebab itulah pencegah kepada seorang tu semayang di sini ialah hadas. Okey. Qala, telah berkatalah ia Abul Abbas Al-Jurjani, kata dia, wanqita'ud dami, dan bermula putus oleh darah. Idhafat masdar kepada fa'il. Inqita' itu
Mubtada ad-dami mudhafun ilaih. Terputusnya darah itu idza abahas salata abahal wat'a. Jumlah tu khabar bagi inqita'. Terputusnya darah itu apabila mengharuskan ia inqita' akan semayang, maka abahal wat'a, maka niscaya mengharuslah oleh inqita' pada al-wat'a juga. Contoh dia putus darah. Okey, bila dia putus darah menyebabkan dia diharuskan semayang. Sebab apa? Sebab dia mengangkat hadas lah. Dia mandi. Dia mandi, dia bertayamum. Jadi setiap benda yang kalau seorang perempuan itu sudah putus haid dan telah angkat hadasnya yang menyebabkan harus semayang, maka harus juga untuk wati. Maka harus juga untuk wati. Setiap seorang perempuan yang sudah terputus darah dan mengangkat hadasnya, maka menyebabkan halal semayang, harus semayang tu dan juga menyebabkan harus wati. Illa melainkan fi haqqi man, pada hak seorang yang adimatil ma'ah, yang tak jumpa sama sekali ia man akan air. Ataf wat turaba, dan juga debu tanah yang suci. Fatusalli, maka kemudian sembahyang ia seorang perempuan man tadi, wala yahillu wat'uha, dan tidak halal oleh watinya akan perempuan tadi, ala sahihi ay ala injaraina ala alqaul sahih, jikalau berpandangan kita menjalani kita atas pandangan sahih. Itu telah lepas dah. Kita telah lepas dah bahas bahawasanya seorang perempuan kalau tak jumpa air, tak jumpa tanah, debu tanah yang suci, maka tidak halal untuk wati. Adapun kalau jumpa salah satu, halal untuk wati. Dan ketika berjima, dia telah tayamum, dia berjima, nampak air, maka kena keluar, cabut zakat dan pergi mandi. Gitu. Kita dah telah lepas dah. Jadi sekarang ni, inqita'ud dam, terputusnya darah akan menyebabkan harus semayang bila dia mandi ataupun tayamum. Menyebabkan bila harus semayang, automatik lazimnya akan harus wati. Kecuali satu masalah, iaitu bila tak jumpa air, bila tak jumpa tanah. Maka ini harus semayang hormat waktu. Tapi wati tidak ada hormat waktu. Wati tetap haram atas pandangan sahih. Pandangan yang kedua kata, tetap boleh wati walaupun nampak air sekalipun. Tak silapnya hari itu. Tapi itu pandangan wajhun syadzun. Tu dia kata, yahillul wat'u ba'da ru'yatil ma'. Halal untuk wati walaupun nampak selepasnya air. Itu wajah yang syadz. Itu wajah yang syadz. Atas pandangan yang sahih, tidak boleh seseorang itu wati kalau tidak ada air dan tidak ada tanah, debu tanah yang suci. Okey, selesai. Far'un. Ini satu furu'. Hadha far'un. Lau arada az-zawju awis sayyidu al-wat'ah. Furu' lain ni. Jikalau berkehendaklah ia oleh suami. Az-zawju tu fa'il. Berkehendak oleh suami. Ataf az-zawju awis sayyidu, ataupun penghulu lelaki. Dia nak apa? Maf'ulun bih, al-wat'a, akan wati. Kalau suami, nisbah wati isteri. Kalau penghulu, nisbah wati hamba perempuan. Kemudian faqalat, kemudian berkata ia seorang haid, seorang perempuan lah. Ana haidun, bermula aku perempuan, aku ni haid. Dia dakwa gitu. Dia nak wati ni, tiba-tiba isteri dia kata aku haid. Kemudian fa'illam yumkin sidquha, jawab lagi. Kemudian lepas dia mengaku tu, kita pun illam yumkin sidquha sidqul haid, sidquha sidqul mar'ah. Maka jikalau tidak sama sekali memungkinkan oleh benarnya perempuan, sidqu fa'il yumkin, ha mudhaf ilaih. Kalau kita kata dia mengaku kita nak jima, kita nak wati, dia mengaku kata saya haid. Kemudian perkataan dia itu menyebabkan kita tidak mungkin untuk membenarkan dia. Contohnya dia ni memang selalu bohong ke? Memang mustahil lah nak benar, nak kata dia ni betul haid. Maka lam yaltafit. Lam yaltafit tu baru jawab lau. Lam yaltafit ilaiha ila zaujah. Maka tidak berpalinglah ia suami ilaiha kepadanya, kepada isteri. Maknanya apa? Abaikan perkataan isteri, harus dan halal untuk bersetubuh. Maka dia kata wajazal wat'u, dan haruslah oleh al-wat'u, oleh setubuh. Harus. Jadi seorang perempuan, seorang laki-laki, suami ataupun sayyid, penghulu, dia nak setubuh. Tiba-tiba perempuan dia kata ana haid. Lepas tu, lepas dia buat pengakuan anal haid itu menyebabkan dia tidak mungkin untuk membenarkan dia. Mungkin dia selalu bohong dan sebagainya. Maka tidak
maka tidak dipalingkan kepada perkataannya. Tidak berpaling ia suami kepada perkataannya. Mana tidak perlu percaya perkataannya, boleh, harus untuk wati. Okey, selesai satu masalah. Tetapi kalau ada kemungkinan untuk membenarkannya, kata muallif rahimahullah, wa in amkana sidquha. Jikalau amkana yumkinu imkan. Boleh jadi maf'ul bih pun boleh tu, tapi itulah amkana yumkinu lam yumkin sidquha. Mungkin. Wa in amkana sidquha, dan jikalau mungkin oleh membenarkan az-zaujah. Dia ni bukan kaki bohong ni, dia ni salihah. Tak mungkin nak kata dia ni tak betul. Tapi ada kemungkinan nak kata betul, ada kemungkinan kata betul. Dan lagi pula walam yattahimha bil kadhibi, dan tidak sama sekali mentohmah ia suami akan dia akan isteri tadi bil kadhibi, dengan nipu. Dia ni salihah, tak pernah dia menipu ni. Kalau tadi lam yumkin sidquha tu sebab mungkin dia pernah menipu. Hak ni tak pernah menipu. Dan tak pernah kita tuhmah dia menipu. Sebab tidak ada syak suasangka dia selalu cakap betul belaka. Maka hak ni harumal wat'u. Haram oleh wati. Haram oleh wati suami. Suami akan isteri. Tak boleh okey. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okey, sekarang ni dia ni ada 3 masalah. Okey, masalah yang pertama tadi apa? Tidak mungkin membenarkan dia. Okey, hak tu boleh wati. Kalau mungkin membenarkan dia dan dia tidak pernah ditohmah kadzib, maka haram wati. Yang ketiga, wa in amkana sidqu, dan jikalau mungkin benar ia. Mungkin oleh benar. In amkana sidqu, boleh benar. Okey, ada kemungkinan benar. Tetapi walakin kadzabaha. Tetapi suami membohongkan, mendustakan akan isteri. Maknanya dia ada tohmah pada isteri. Kata, bohong lah. Dia pernah bohong aku selama ni 2-3 kali dah. Aku rasa dia bohong ni. Tu Mana ada muttaham bil kadhib. Tadi yang tidak muttaham bil kadhib, hak tu harumal wat'u. Hak ni ada muttaham bil kadhib. Maka hak ni faqala al-qadi, maka telah berkata oleh fa'il al-qadi Husainun fi ta'liqi qadi Husain, dalam kitab ta'liq dia, wa fatawihi, dan kitab fatwa qadi Husain, wa sahibut tatimmati, ataf kepada al-qadi Husain. Hak tu dia kata yahillul wat'u, halal oleh wati. Jadi ada 3 masalah. Pertamanya sekarang ni isteri ataupun suami ataupun penghulu nak wati. Tiba-tiba dia mengaku dia haid. Maka kalau tidak mungkin sama sekali untuk membenarkan perkataan perempuan tu, harus untuk wati. Okey, pertama. Ataupun boleh jadi betul dan tidak ditohbah sekali oleh suami kepada dia sebagai penipu. Maka hak ni haram wati. Kalau ditohmah kadzib, dia ni pernah menipu ni, tak percaya. Walaupun ada kemungkinan benar, tapi dia ni pernah menipu. Kalau tadi lam yumkin sidquha ni memang kerap nipu, memang tak mungkin dia ni bercakap betul. Maka hak ni qadi Husain dan sahibut tatimah kata halal wati. Sebab apa? Li'annaha, kerana bahawasanya nya az-zaujah. Tu isim li'anna. Khabar, lubbama, kadang-kadang anadathu, bermusuhan ia isteri, hu akan dia akan suami. Mu'anadah ni mana? Berpaling, tak ikut cakap, bermusuh. Wa mana'at, dan menegah ia isteri haqqahu haqqaz zauj, akan hak suami, iaitu al-wata' tadi. Itu sebab kenapa halal wati bagi seseorang yang nak wati, isteri mengaku haid, dan kemungkinan ada betul. Kemungkinan betul dia cakap. Tetapi suami tohmah dia sebagai penipu. Maka halal wati. Sebab apa halal? Sebab kadang-kadang perempuan ni, isteri ni bermusuhan dengan suami, sehingga dan juga menegah hak suami untuk wati. Malah lah sebagainya. Maka dibenarkan halal untuk wati. Maka tu illah pertama. Illah yang kedua, wali annal asla adamut tahrimi. Ni kaedah. Ni kaedah yang perlu kita highlightkan. Kerana asal, kerana sesungguhnya asalnya al asla isim li anna, adamu khabari anna, at-tahrimi mudhaf ilaih. Asalnya tidak haram. At-tahrim tahrimil wat'i. Kerana nak haramkan sesuatu mesti kena ada dalil, mesti kena ada hujah, mesti ada bukti. Sekarang tidak ada bukti menunjukkan dia haid, melainkan tadi situasi 3 kata tu. Maka asalnya tidak haram.
Al-aslu fil asya' ibahah. Al-aslu fil asya' adamut tahrim. Maka tak haram lah. Walam yathbut sababuhu sababut tahrimi. Dan tidak sama sekali sabit oleh sebabnya sebab haram wati. Tak ada sebab. Nak kata haid. Kemungkinan dia bohong. Kemungkinan dia bohong pula. Kemungkinan dia betul. Tapi aku ni tohmah dia ni bohong. Jadi tak betul lah. Tak boleh pakai lah. Ana haid. Perkataan perempuan yang kata ana haid. Tak boleh pakai. Tak sabit pengharaman dia. Selesai. Kemudian waqala asy-Syasyi, telah berkatalah oleh Imam Asy-Syasyi rahimahullah. Maqul qaul yanbaghi ay yahruma wa in kanatil zawjatu fasiqatan. Yanbaghi seyogianya ay yahruma ta'wil masdar yanbaghi. Ay yahruma bahawa haram ia apa? Ia al-wat'u. Wa in kanat, meskipun adalah isteri tadi fasiqah, orang fasik. Jadi Imam Syasyi ni pandangan kedua lah. Imam Syasyi kata situasi tadi tu, hak tu semua haram lah untuk wati, walaupun isteri tadi fasiqah sekalipun. Ni pandangan yang kedua. Tu hak tadi pandangan pertama tu ditafsilkan masalah. Kalau yumkin sidquha, hukum dia harus. Kalau yumkin sidquha silap. Kalau lam yumkin sidquha harus. Kalau yumkin sidquha wa lam yattahimha bil kadhib haram. Tapi kalau yumkin sidquha walakin kadzabaha hatu haram. Tapi Imam Syasyi kata semua hak tadi itu haram belaka walaupun dia mari daripada pengakuan perempuan yang fasik sekalipun, haram. Kama dia buat qiyah. Seperti mana? Law 'allaqa talaqaha. Seperti mana? Jikalau mentaklik ia suami. Dhamir mustatir. Huwa tu memberi aid kepada az-zawju. Faham daripada siyaqul kalam. Konteks ayat. Talaqa maf'ulun bih 'allaqa ha mudhafu ilaih. Jikalau mentaklik ia suami akan tolaknya isteri. Tolak ta'liq apa dia? Ala haidiha. Ala tu ta'alluq pada 'allaqa. Ta'liq atas haidnya isteri. Contoh dia kata aku ceraikan kamu ketika kamu haid. Tu ta'liq haid lah tu. Fayaqbalu qawluha, maka terimalah oleh perkataannya isteri. Sekarang ni seorang lelaki kata aku ceraikan akan dikau jikalau mari haid oleh engkau. Mana ta'liq tu? Ta'liq dengan haid. Kemudian sekarang ni nak sabit haid ni adakah dengan pengakuan suami ataupun isteri? Jawabnya dengan pengakuan isteri. Maka sabit kata jatuh hukum tolak itu bila kata haid itu. Bila isteri kata dan mengaku dia tu haid. Bukannya suami yang kata dia tu haid. Dalam masalah tolak. Jadi Imam Asy-Syasyi ni dia mengkiaskan kepada bab masalah ni. Bab apabila suami nak wati dia kata haid, maka hukum dia haram untuk dia wati meskipun dia itu fasiqah. Meskipun isteri itu fasiqah sekalipun. Kerana mengkiaskan pada masalah jikalau suami mentolakkan isteri dengan haid, maka menang kepada perkataan isteri, iaitu bila isteri kata ana haid. Maka kata muallif rahimahullah Imamun Nawawi wal madhhabu al-awwalu. Bermula pandangan madhab yang kuatnya, madhab Asy-Syafi'iyah ialah yang pertama, iaitu kalau dia itu kata haid dan tidak mungkin membenarkan dia, maka harus wati. Kalau mungkin membenarkan dia dan tidak ditohmahkan kadzib, haram wati. Kalau ditohmahkan kadzib, haram harus wati. Gitu. Pandangan kedua, haram belaka walaupun fasiqah. Sebab dia qiyas kepada allaqa talaqaha ala haidiha. Selesai. Dah apa beza antara ta'liq tolak dengan mengaku haid ni? Kenapa mengaku haid dipakai perkataan suami? Kenapa ta'liq tolak dipakai perkataan isteri ketika mengaku haid? Maka kata muallif rahimahullah, wa farraqa yufarriqu tafriq, membezakan. Wa farraqal qadi sini apa? Qadi Husain telah memfarakkan. Tu kalau bahasa pondok dia, telah memfarakkan. Farak tu membezakanlah. Wa farraqa, dan telah membezakan ia qadi bainahu apa? Bainahu antaranya. Antara mana? Tu. Antara kita hu tu aid kepada bainahu baina, kata apa wa baina ta'liqit talaqi.
bainahu ni. Farqu bainahu baina hillul wat'i. Begitulah. Baik. Bainahu baina hillil wat'i, halalnya wati, wa baina ta'liqi talaqi, dan antara ta'liq talaq ialah bi anna zauja, dengan bahawasanya suami, khabar muqassirun, cuai ia suami, fi ta'liqi az-zauji, pada mentaklikkannya, bukan fi ta'liqi talaqi, pada mentaklikkan akan talaq, idhafat masdar kepada maf'ul. Bima la yu'rafu, dengan barang yang tidak dikenali akan dia akan barang, illa min jihatiha, melainkan dengan daripada arah isteri. Makna sekarang ni taklik tolak, kita dengar cakap isteri, makna kita mendengar ataupun mengakui pengakuan isteri ketika dia haid itu, kerana zauj, suami itu, dia muqassirun fi ta'liq, dia ni cuai dalam mentaklikkan tolak pada isteri, maka tidak akan guna perkataan suami. Kalau akan guna perkataan suami, maka suami akan bohong. Suami akan kata, ni haid lah ni. Dia nak mempercepatkan. Jadi ini muqassirun fi ta'liqihi. Jadi bila suami itu muqassirun fi ta'liqihi, itu satu benda yang tercela, maka digunakan perkataan isteri. Sebaliknya, kalau wata isteri, wati isteri itu, digunakan perkataan suami, bukannya isteri, dengan keadaan-keadaan yang tafsir tadi itu, sebab kadang-kadang perempuan ini menegah hak suami dia, dan perempuan ini bertelagah dengan suami dia, menyebabkan tidak beri hak yang sepatutnya, maka digunakan perkataan suami dengan tafsir hak tadi yang tiga itulah, atas pandangan mu'tamad. Kalau tidak mungkin untuk membenarkan perkataan suami langsung, isteri langsung, maka harus wati. Kalau dibenarkan untuk membenarkan perkataannya tapi ditohmah kadzib, hak tu itu harus wati. Kalau tidak ditohmahkan kadzib, itu haram wati. Tu hak tafsir itulah. Lesai. Qala al-qadi, telah berkata oleh Qadi Husain, wa ghairuhu wa ghairul qadi, dan selain Qadi Husain, dia kata apa? Walau ittafaqa 'alal haidi, dan jikalau bersepakatlah oleh suami isteri itu 'alal haidi, atas haid. Isteri kata dia ni haid, suami pun mengaku kata haid. Ittifaq. Wadda'a inqita'ahu, tetapi dan suami mendakwa ia suami akan terputusnya haid, mana terputus darah haid. Dua-dua kata haid. Okey, isteri kata haid, suami kata haid. Oh, kamu ni sedang haid. Isteri pun mengaku betul. Tapi bab inqita'ul haid itu suami mendakwa kata dia putus. Contoh lepas 7 hari contohnya. Kemudian wadda'at, dan mendakwa oleh isteri pula baqa'ahu, akan kekalnya haid. Masih lagi haid. Bergaduh dorang. Suami kata dah putus haid, isteri kata masih haid. Bila yang buat pengakuan tu, yang berbeza pandangan dari sudut putus haid tu, fi muddatil imkani, ay fi muddati imkanil haidi, ketika masa kemungkinan boleh hukum haid. Contoh 15 hari, 15 haram, daripada tempoh 15 hari. Dan sebelum hari pertama keluarnya darah, telah suci 15 hari dan ke atas. Maka sekarang ni dia mari haid. Zahirnya hukum haid tak? Mari darah, zahirnya hukum haid. Sampai bila tu imkanul haid? Sampai 15 hari. Tiba-tiba 8 hari ke-8 tu, suami kata berhenti dah. Padahal isteri kata, saya sedang haid lagi. Suami kata 8 hari dah berhenti sebab dia rasa ikut had dulu. Sebelumnya dia ni 8 hari haid. Sekarang pun 8 hari dah berhenti tu. Isteri kata, dah ada lagi. Maka benar hak siapa? Kena benarkan hak siapa? Perkataan mana? Fal qawlu qawluha bila khilafin. Maka bermula perkataan. Ini perkataan yang perlu didengar, yang perlu disabitkan, ialah qawluha qawluz zaujah, ialah perkataan isteri. Bila khilafin, tanpa khilaf. Lil asli, kerana merujuk kepada asal. Yang ni apa? Al aslu haidun lah. Asalnya haid, kerana berada pada tempoh muddatil imkan. Muddati imkani khurujil haid. Berada pada masa kemungkinan boleh keluar darah haid. Walaupun suami kata dah suci, kerana mungkin dia tengok had sebelumnya. Bulan sebelumnya 8 hari haid, seluruhnya suci. Dia pun kata setelah 8 hari ni, dah suci lah. Isteri kata, tetap haid. Maka nak menang perkataan siapa? Menang perkataan isteri. Kerana asalnya ialah haid. Kerana apa? Kerana berada pada tempoh muddatul imkan. Okey. Tu penting tu. Kena tahu imkanul haid tu bila. Macam mana? Kalau tak belajar, tak tahu. Lepas tu mulalah masalah. Okey. Far'un, habis dah. Hai far'un, ay hadha far'un. Masalah lain pula.
lau tahurat zaujatuhu, jikalau sucilah oleh isterinya az-zauj, au amatuhu, ataupun hamba perempuannya as-sayyid, al-majnunatu, yang gila ia. Dua-dua ni gila. Ni masalah gila pula. Isteri gila, hamba saya gila. Lepas tu dia tu suci, hamba dengan isteri yang gila ni suci minal haidhi, daripada haid. Maka jawab, harumat alaihi, haramlah atasnya, atas az-zauj awis sayyid itu, atas suami ataupun penghulu itu, hatta yaghsilaha. Ghassala yughassilu, gini kot, hatta yughassilaha, sehingga memandikan ia az-zauj ataupun as-sayyid itu, akan al-mar'ah tadi, az-zaujah yang al-majnunah, dan amah yang majnunah. Jadi suami yang kena mandikan lah, sebab dia gila, mana sah dah dia niat, dia gila, kita yang kena niatkan. Ni kalau dapat isteri gila dan kita berkehendak untuk wati suami ni. Fa idza sabbal ma'a, maka apabila menuangkan ia suami ataupun penghulu, al-ma'a, akan air, alaiha, ala zaujah awis sayyid awil amah, ataupun hamba perempuan, wa nawa ghaslaha, dan berniat ia suami ataupun sayyid ghuslaha, akan mandi nyonya perempuan yang majnunah ni. Dia tolong niatkan. Dia tolong mandi, dia tolong niatkan. Ghuslaha tu anil haidhi, daripada haid, nak angkat hadas haid. Maka kalau buat begitu, halat, niscaya halal lah ia zaujatahu wa amatuhu tadi. Halal tu untuk apa? Lil wat'i lah. Okey, selesai. Wa illam yanwi, okey, tu kalau suami dan sayyid niat. Kalau tak niat macam mana dia main mandi gitu ya? Wa illam yanwi, dan jikalau tidak sama sekali berniat ia zauj suami ataupun sayyid penghulu, fawajhani, maka terdapat dua wajah pandangan ashab. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Sabaqa, yang terdahulu ia oleh dua wajah tadi, fi babi niyatil wudu'i, pada bab niat wudu. Pergi tengok sana lah. Mana dua wajah, mana ada seorang kata sah, ada yang kata tak sah. Walau syakka, okey, sekarang dia syak pula. Walau syakka, dan jika syak ia zauj ataupun sayyid, hal hadat al-majnunatu awil aqilatu amla. Okey, adakah haid ia oleh orang gila ni? Orang gila ni kembali kepada isteri yang gila, kembali kepada hamba perempuan yang gila, awil aqilatu, ataupun kembali kepada suami yang berakal, tidak gila, isteri yang berakal, tidak gila, dan hamba perempuan yang berakal. Jadi suami ni syok, kawan ni haid ke tak? Amlah, ataupun tidak. Maka adakah halal untuk wati? Maka jawabnya, lam yahrum. Lam yahrum, lam yahrum al-wat'u, tidak haram sama sekali oleh wati, tak haram. Kalau syok, kalau suami ataupun penghulu tu syok terhadap perempuan, zaujahnya ataupun amahnya, hamba perempuannya yang gila, yang haid ke tidak, tapi dia gila ataupun dia berakal sekalipun, dia syok, maka tidak haram untuk wati. Kenapa? Li'annal asla, kerana bermula asalnya ialah adamut tahrimi, tidak haramlah wati itu, melainkan sahih dia tu haid. Bermakna di sini, kalau seseorang itu syok dia ni haid ke tidak boleh dihukumkan haid dan wajib mandi. Wajib mandi. Contohlah masalah keputihan dengan haid. Syok lah, ni haid ke keputihan? Nampak macam lebih keputihan. Kena hukum keputihan, wajib sembahyang. Kerana al-aslu adamut tahrim, ay adamut tahrimis salah alaih. Sebab apa ada syok? Ada syok pada haid ke tak? Perempuan sajalah dia tahu. Kita macam sebut hukum. Tahu, keputihan ni macam keputihan. Bau haid tak ada. Warna kuning. Kuning ni macam, keputihan macam-macam. Keputihan ni bukan warna putih je. Putihan ni warna putih. Ada kuning, ada merah, ada macam-macam. Jadi kalau dia tengok tu, berasa macam bukan haid. Nak hukum haid tu, nak hukum ni darah haid ni macam 50-50 lah. Mana syok? Makna dia sudah suci. Ambil hukum suci, wajib mandi. Kerana al-aslu adamu tahrimis salah was-sawm. Sama juga al-wat'i. Wa adamil haidhi, dan tidak ada haid. Wa adamul haidhi atah kepada adamu, dan tidak haid. Tu bagi perempuan yang syok, haid ke tak ni. Bukannya syok tu maknanya tempoh haid tu, bukan. Makna benda yang keluar daripada farah dia tu, dia tak yakin, ni keputihan ke haid ya? Keputihan ke haid ya?
Bukannya syok dari sudut warna apa semua, bukan. Ni syok, ni darah ke atau keputihan, dia syok. Sebab kebiasaannya keputihan dia warna kuning, tapi sekarang ni keluar warna kuning. Bau pun tak ada, pekat pun tidak, cair gitu je, rasa macam keputihan, kena hukum keputihan. Tapi kalau ada contoh bau dan pekat, ada juga saya jumpa soalan, orang kata dia kuning, tapi pekat dia macam haid. Bau dia macam haid, busuk. Maka haid lah tu. Dia yakinlah haid tu, bukan keputihan. Maknanya kadang-kadang perempuan ada yang boleh beza antara keputihan dengan haid. Ada yang tak boleh beza. Yang tak boleh beza, yang syak, hak tu hukum suci kerana al-aslu adamul haid. Qala al-muallif rahimahullah far'un. Ini satu furu'. Idza irtakabatil mar'atu, jikalau berbuat dosa ia oleh seorang perempuan, akan maf'ulumi syai'an, akan sesuatu minal muharramatil madhkurati, daripada perkara-perkara yang diharamkan yang tersebut dulu tu. Tak boleh masuk masjid, duduk masjid, tak boleh wati, semayang, puasa. Tiba-tiba dia buat puasa, dia semayang, dia duduk tetap dalam masjid, dan sebagainya. Maka athimat, jawabnya dosa, dosa lah. Wa tu'azzaru, dan ditakzirkan akan dia, kena bayar takzir. Kena ditakzirkan, kena bayar, kena denda. Wa 'alaiha, dan wajib atasnya, atas perempuan tadi, at-taubatu, taubat, wajib taubat kerana dosa. Dan dia berdosa dan kena takzir lah sepatutnya. Wala kafarata 'alaiha 'ala az-zawjah bil ittifaqi, ay bi ittifaqil ulama. Tidak ada sama sekali bentuk kafarah sabit ia 'alaiha 'ala az-zawjah, tidak ada. Kalau dia wati dengan suami contohnya di permulaan haid, maka suami saja yang wajib kafarah atas pandangan qadim, atas pandangan jadid dan mu'tamad, sunat dia kafarah. Tapi untuk perempuan tidak ada kafarah sama sekali. Kerana apa? Sarraha bihi, telah mustasrihkan, telah menjelaskanlah dengan hadzal far'i oleh Al-Mawardi, oleh Imam Mawardi wa ghairuhu wa ghairul Mawardi, li'anna al-asla al-bara'atu. Ni kaedah yang kedua. Tadi kaedah al-aslu adamut tahrim, kemudian al-aslu adamul haid. Kemudian yang ketiga, al-aslu al-bara'ah, ay bara'atuz zimmah. Kerana asalnya bebas daripada zimmah, bebas daripada tanggungjawab. Sekarang ni al-aslu al-bara'ah, ay al-aslu bara'atul kafarah, bebas daripada kafar. Asalnya bebas daripada kafar. Yang salah, yang dikira salah tu pelaku jima', iaitu fa'il. Siapa? Suami. Adapun isteri maf'ul, pemangsa, tidak dikira, tidak ditanggungjawabkan sebagai orang yang jima'. Macam bab puasa juga, siang hari di bulan Ramadan bersetubuh, suami saja yang kena, isteri tak kena. Sebab suami fa'il, pelaku, dia pemangsa, maf'ulun bih. Tu ya, al-aslu bara'ah, ay al-aslu bara'atuz zimmah. Asalnya tidak ada tanggungjawab sama sekali, kewajipan apa pun. Tu habis, selesailah kita. Kemudian far'un. Furu' yang seterusnya ini akan berkaitan dengan hukum seorang suami wati ketika isteri sedang keluar darah istihadah. Boleh ke tidak wati? Kita sambung pula pada sesi akan datang, insya-Allah taala. Kita pun dah nak habis dah ni perbahasan benda-benda yang diharamkan ketika haid dan nifas. Lepas ni kita akan masuk pula perbincangan yang sebenar-benarnya, aqallu sinnil haid, sekurang-kurang waktu ketika mana seseorang itu sekurang-kurang umur seseorang perempuan itu boleh dihukumkan sebagai haid. Satu lagi bab, iaitu hukum suami bersetubuh ketika isteri keluar darah istihadah, boleh ataupun tidak. Khilaf ulama, ada yang kata boleh, ada yang kata tidak. Itu perbahasan yang seterusnya, insya-Allah taala. Jumpa pula pada sesi akan datang, kalau panjang umur dan murah rezeki dan juga lapang masa, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.